Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tunang lelaki pertama kerja office boy. Selepas 1 bulan bertunang lagi dengan lelaki kedua kerja guru, tanpa diketahui tunang pertama. Ini tak maksud tajuk ini. Adakah pilihannya yang kedua guru berdosa sebab tinggal tunang lelaki pertama? Kononnya yang kedua lebih tinggi pendapatan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ada seorang perempuan yang pertama dia bertunang. Mana dia terima lah. Bila sebut bertunang tu dia sudah menerima lamaran. Dan terima lamaran lelaki pertama, mana dia bertunang. Kerja dia office boy lah. Mana segi pendapatan tu kurang lah sikit. Baik, selepas 1 bulan dia bertunang lagi dengan lelaki yang kedua. Hak kedua ni kerja guru. Kemudian tanpa diketahui tunang pertama. Jadi keluarga dia pun buat satu kesalahan sebab dia menerima lelaki yang kedua, guru ini meminang anak dia, sedangkan dia sudah bertunang dengan lelaki pertama, office boy. Baik, maka dia pilih hak kedua. Jadi adakah pilihannya yang kedua? Guru tadi berdosa sebab tinggal tunang lelaki pertama. Baik, kononnya yang kedua lebih tinggi pendapatan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu kita duduk ngaji ni. Tapi tajuk hari ni tak sampai lagi lah. Nah, tapi dah tanya lah, kita jawab dulu. Tadi pun saya dah sebut, Nabi sebut jangan membeli di atas belian orang lain. Bila orang dah beli satu barang dengan harga contoh kita RM100, cuma dia tak mungkin dia tak ambil lagi barang tu, dia cuma bagi baru cengkeram separuh harga contoh. Esok dia akan bayar penuh, dia akan ambil. Kita pergi jumpa tokey, barang tu nak jual kan? Kata saya dah jual lah. Tapi tak ambil lagi, tak ambil lagi. Esok dia ambil. Dia dah bayar deposit. Berapa jual? 100. Saya tawarkan 150. Okey, kata tak apa, jadi ya. Dia pun terima 150. Esok sahabat datang nak ambil, dia kata tak jadi jual, dia kata. Bagi balik duit. Tak boleh. Orang dah boleh tak? Tak boleh. Dia nak elak pergaduhan. Dan kalau tahu gaduhan, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, memang gaduh akan berlaku. Aku dah beli, hampir beli pula, mana? Akan gaduh. Yang kedua, wala yahtub, jangan kamu meminang ala khitbati akhi. Jangan seorang lelaki meminang di atas pinangan saudaranya. Sama-sama Islam, tak boleh. Nah, kecuali sudah dibatalkan. Dia tunang tapi dibatalkan, ataupun dia meminang ditolak pinangan itu tak apa. Tapi bila dah terima, maka tak boleh kita sebagai wali sama ada kita bapa ke sebagai datuk ataupun abang ke hak wali, nak pak nakang ke sepupu boleh jadi wali. Kalau tak ada wali lain, dia ada ranking dia. Kita tidak boleh menerima pinangan hak lain. Bila anak kita ataupun cucu kita ataupun adik kita ataupun sepupu kita hak perempuan ini sudah kita terima pinangan orang lain, haram kita terima. Kalau kita terima, dia nikah sah. Hak sah kita lain. Sah dia syarat lain, rukun-rukun nikah pula. Nah, ada bakal suami, ada bakal isteri, ada wali, ada 2 saksi, ada sigah hijab qabul, 5 ni dalam mazhab Syafi'i, sah lah. Itu pun sah pula. Tapi perbuatan menerima itu, perbuatan menerima pinangan yang kedua, sedangkan kita dah terima pinangan yang pertama, itu hukum dia haram dan berdosa. Sama dengan kita solat. Kita solat, ambil wudu, menghadap kiblat, tutup aurat, rukun solat cukup semua. Tapi kita memakai baju yang kita curi, hukum dia haram. Solat sah, tapi solat itu haram sebab memakai baju yang dicuri daripada orang lain. Nah, dihukum dia macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak boleh hukum dia berdosa. Kita jangan buat dosa. Nah, jangan buat dosa. Lagi pula berkaitan dengan manusia. Bila berkaitan dengan manusia, kita kena minta ampun dengan manusia. Kita dah terima pinangan dia, tiba-tiba kita pergi tengok yang kedua, kita tolak hak dia. Nah, maka dia tu akan berdendam dengan kita berdosa dengan dia, kena minta maaf dengan dia. Kalau dia tak nak maaf kita, masalah kita di pada masa. Jadi sebab itulah Islam nak mengelakkan permusuhan dan pergaduhan dalam masyarakat. Dia buat syarat-syarat ataupun masalah-masalah yang kita kena ikut untuk kita hidup dalam masyarakat yang harmoni, yang tidak ada permusuhan dan juga pergaduhan. Jadi hukum dia adalah berdosa, berdosa tak boleh.
Solat jamak takdim zuhur dengan asar, dan sekiranya ada masa, bolehkah saya solat sunat selepas zuhur atau asar? Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat sunat rawatib sebelum dan juga selepas. Jadi kita buat jamak, kita musafir, kita berhenti atau masjid, kita buat jamak. Contoh jamak takdim sini, kata takdim zuhur dengan asar. Dalam waktu zuhur kita buat asar sekali. Selepas kita solat, bolehkah dia kata bolehkah saya solat sunat selepas zuhur atau asar? Baik. Jadi solat zuhur dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Dan asar dia ada qabliyah, dia tidak ada ba'diyah. Jadi kalau kita jamak zuhur dengan asar dan kita nak buat solat sunat rawatib, maka yang pertama sekali kita buat solat, sebelum kita solat tu kita buat dulu qabliyah. Kita buat qabliyah zuhur dan kita buat qabliyah asar. Sebelum kita jamak zuhur dengan asar, kita solat qabliyah zuhur dan kita buat qabliyah asar. Lepas kita buat qabliyah dua-dua ni, kita pun solat. Nah, kita solat zuhur. Habis solat zuhur, kemudian kita boleh buat ba'diyah zuhur. Ba'diyah lepas tu kita buat asar. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun habis solat zuhur kita terus solat asar, selepas tu kita buat ba'diyah zuhur. Macam tu. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masjid ini ada ruang aircon dalam dan ruang tak ada aircon di luar. Ini bukan sebasar aircon tak ni. Sebasar aircon jengnya. Ada satu pintu sliding door dan grill besi di saf hadapan sekali. Adakah jemaah yang solat di tempat tak ada aircon di luar masih dapat pahala jemaah jika pintu sliding door dan grill besi itu tidak dibuka? Adakah memadai jika sliding door dan grill besi dibuka di saf yang ketiga? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat dalam masjid lah contohnya. Baik, kita ada pemisah dengan sliding door ataupun ada dinding yang berpintu dan sebagainya. Kalau sliding door dia memang nampak pergerakan, walaupun dia ditutup, tapi bukan di pemenun tutup, tidak. Bukan di palang terus, makna boleh dibuka sahaja. Kalau dia kunci pun boleh buka, dan dia masih dapat melihat, sebab sliding door dia biasa cermin, dia boleh melihat pergerakan jamaah di sebelah dalam. Maka tidak jadi masalah dalam solat berjamaah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, masalah dinding tak ada pintu terus, tingkat apa pun tak ada, itu masalah. Jadi kalau macam tu tidak ada apa-apa hal. Baik, soalan yang kedua, jika pembahagi atau pemphadang antara jemaah lelaki dan wanita ditutupi sepenuhnya dengan kain lansir yang tidak kelihatan pergerakan imam, tetapi boleh diikuti atau diketahui dengan jelas pergerakan imam berdasarkan suara imam yang boleh didengari dengan jelas, adakah sah solat tersebut? Dan sekiranya sah, adakah dapat pahala berjamaah? Baik, tirai, kita ada tirai. Baik, tirai wanita dia tidak boleh tutup sepenuhnya dengan kain yang tidak transparan. Mana kain itu tidak boleh tembus cahaya, tidak boleh nampak pergerakan jamaah. Jemaah lelaki di hadapan, biasa di hadapan lah. Baik, jemaah perempuan di belakang. Masjid ni dia tak boleh nak buat di belakang, dia buat sebelah tepi. Maka sebelah tepi ni tak apalah, sebelah tepi ni kita bubuh kain yang tidak transparan lah. Tak takut nampak jemaah sebelah sini, sebelah depan sana. Sebelah depan dia ada kain transparan, dia boleh melihat pergerakan jemaah lagi. Dia tak boleh nampak tu imam. Kalau tu imam duduk sini, dia cuma boleh nampak pergerakan jemaah lagi sebelah sana untuk menentukan nak rukuk, nak iktidah dan sebagainya. Dia kena macam tu. Tak boleh tirai yang tak nampak langsung. Walaupun dia mendengar suara imam, berkemungkinan suatu ketika mikrofon akan rosak, dan bacik yang besar, nanti imam bergerak dia tak dengar. Maka kena ada kain yang transparan, bukan semua, kecil pun tak boleh, yang boleh melihat pergerakan jemaah lelaki di hadapan ataupun di sebelah. Baik.
Selesai. Itulah 3 soalan. 3 penanya, soalan kelebihan 3 penanya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.